Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita memperingati diri kita. Sekalipun setiap kali saya berada di sini sering kita mengingatkan bahawasanya balaslah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita dengan berbuat ibadah dan taat kepadanya. Sebenarnya bukan itu yang kita maksudkan untuk memberi peringatan kepada saudara-saudara, tetapi itu hanyalah merupakan peringatan kepada diri kita sendiri. Kerana apabila kita sering memperingatkan orang lain, artinya kita memperingatkan diri kita sendiri supaya kita tidak jatuh kepada kelalaian. Kerana kita umat akhir zaman, sudah banyak pancaroba, sudah banyak cabaran yang kita hadapi berbanding dengan umat-umat yang terdahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka adalah umat yang hampir kepada Nabi, hampir kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka secara langsung. Mereka dapat berbual, mereka dapat melihat, mereka dapat mengambil keberkatan daripada Rasulullah. Tetapi kita sudah jauh, malah kita tak pernah pun melihat wajah Rasulullah, yang hanya kita rindukan siang hari malam untuk bertemu dengannya, sekalipun hanya didatangkan oleh Allah Ta'ala di dalam mimpi kita. Maka dengan itu akan terobatlah rindu kita kepada beliau. Tetapi kita rujuklah kepada diri kita, kita semaklah kepada diri kita. Adakah kita ini layak untuk didatangkan wajah Rasulullah kepada kita sekalipun hanya di dalam mimpi? Memang Rasulullah sayangkan umatnya, Rasulullah tidak akan menolak untuk melihat kita, tetapi kita taksirlah diri kita. Adakah kita layak untuk bertemu dengan Rasulullah? Ini hanya di dalam alam mimpi saja kita akan merasakan berapa hinanya kita. Kerana kalau kita ingat apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah, kita ambil satu contoh, iaitu namanya Ibnu Tufail ataupun Ubay bin Ka'ab. Dia adalah seorang sahabat yang sebelumnya merupakan orang yang sangat suka bertafakur. Dia itu melihat keadaan alam, keadaan kejadian yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Daripadanya dia berfikir, tentunya ada seorang pencipta yang gagah perkasa. Maka apabila datang Islam, Rasulullah mengajarkan tentang adanya satu Tuhan yang maha kuasa, yang telah menjadikan seluruh alam. Dia senang saja untuk menerima, sekalipun dia Islam di tangan seorang sahabat yang lain yang namanya Said Ar-Rabi'ah. Tetapi beliau adalah merupakan seorang Islam yang sangat patuh dan taat kepada perintah yang telah didatangkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak jasa-jasanya dan banyak peribadinya yang seharusnya kita contohi. Salah satu peribadi beliau yang sangat sepatutnya kita contohi hari ini. Satu ketika beliau datang bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, apa sebab orang sakit? Terkadang-kala ada yang demam, terkadang-kala ada yang Allah Ta'ala berikan cobaan sakit yang amat berat. Tidakkah kuasa Allah Ta'ala memberikan ketenangan dan kesihatan kepada seluruh umat yang cintakan dia dan Rasulnya? Jadi kata Rasulullah, manusia itu tidak sama. Manusia ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat maksiat. Allah Ta'ala kasihan kepada kita, maka Allah Ta'ala menjadikan kita sakit, menjadikan kita demam sebagai kafarah, menghapuskan dosa-dosa kita. Maka apabila dia dengar apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, apa doanya? Dia bukan doa minta sihat, bukan doa minta dijauhkan penyakit, tetapi dia minta Allah Ta'ala berilah aku sakit siang hari malam, supaya menghapus segala dosa-dosa yang aku kerjakan. Walhal kalau kita lihat amal beliau, tidaklah semacam amal kita sekarang. Amal kita penuh dengan kepalsuan. Hari ini kita menghadap kepada Allah Ta'ala, esok hati kita entah ke mana. Baru sebentar tadi kita mengerjakan solat, selepasnya nanti kita tak tahu, tetap tidak hati kita.
yang kita senantiasa mengharapkan ketetapan hati kita di atas landasan agama yang telah Allah Ta'ala berikan kepada junjungan Nabi besar kita. Jadi doanya itu telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia telah dihinggapi demam sepanjang hidupnya sampai wafatnya. Bayangkan, kalau kita rasa tidak senang kalau didatangkan demam, selesema saja kita sudah banyak bercerita, kita sudah banyak bertanya kepada diri kita, selalu saja sakit, selalu saja sema-sema, selalu saja kena flu itu ini. Banyak ngomelan kita, lidah kita sepatutnya teringatkan apa yang didoakan oleh Ibnu Tufail. Maka kita bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala itu cintakan kepada kita. Dengan didatangkan demam dan sakit, artinya Allah Ta'ala telah mengkafarahkan diri kita daripada dosa. Sekaligus kita akan mengenang diri kita. Rupa-rupanya ada banyak dosa kita yang Allah Ta'ala akan tebus di muka bumi ini sebelum nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah nanti kita berdiri di hadapannya, belum lagi dosa yang banyak itu tertebus, bagaimana untuk kita menghadapi siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka daripada cerita sahabat itu adalah merupakan mukadimah kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan dia memberikan manfaat kepada kita. Apalagi di dalam akhir-akhir ini banyak penyakit yang datang yang tidak pernah dikenal dulu, sekarang banyak yang ada. Maka kita memperingatkan kepada diri kita sendiri, mudah-mudahan penyakit itu merupakan kafarah tebusan dosa. Mudah-mudahan kita mati di dalam keadaan yang seperti baru dilahirkan oleh ibu bapa kita, iaitu bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sambung apa yang telah kita kuliahkan pada minggu-minggu yang lalu, iaitu sebagaimana janji kita pada minggu yang lalu, iaitu 2 minggu yang lepas, kerana minggu yang lalu kita tidak ada, iaitu tentang pembinaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu mengikut daripada Abu Zarin, iaitu sebuah hadis yang ditanyakan oleh Abu Zarin kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, apakah masjid yang pertama, rumah ibadah yang pertama yang didirikan oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, iaitu di Mekah, yang sekarang ini kita kenal sebagai Masjidil Haram. Jelas di dalam Al-Quran menyatakan, inna awwala baitin udi'a linnas lallazi bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Itu yang ada di dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya permulaan yang paling awal rumah ibadah yang didirikan untuk ibadah kepada manusia, peribadatan kepada manusia, adalah yang berada di Bakkah. Al-Quran jelas menunjukkan Bakkah, bukan Makkah. Di dalam ayat yang lain ada ditunjukkan Makkah. Jadi di antara ba dan mim, sebagaimana yang kita faham di dalam Al-Quran, saling memasuki, saling dibaca dengan idgham. Tapi tidaklah kita katakan Makkah itu salah dan Bakkah itu benar, kerana di dalam Al-Quran itu Bakkah. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada satu tempat yang kita kenal sekarang, iaitu Makkatul Mukarramah. Itu yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, merupakan pertunjuk kepada seluruh alam yang diberkati oleh Allah. Kemudian tu Abu Zarin bertanya kepada Rasulullah selepas itu Rasulullah mengatakan, iaitu Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antaranya? Iaitu pembinaan yang pertama, rumah ibadah yang pertama dengan rumah ibadah yang kedua. Kemudian tu Rasulullah kata 40 tahun. Sudah dibincangkan ulama tentang siapakah yang mendirikan awal, orang yang pertama mendirikan rumah ibadah ini, iaitu yang jaraknya 40 tahun. Kalau mengikut sejarah, kita tahu Nabi Ibrahim yang mendirikan. Tapi Nabi Ibrahim tidak mendirikan Masjidil Aqsa, kerana jarak antara Nabi Ibrahim dan yang dikatakan Nabi Sulaiman yang mendirikan Masjidil Aqsa sangat jauh. Jadi itu tidak bertepatan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Zarin ini. Ada yang mengatakan pula para malaikat yang mula-mula mencacakkan tanda di mana Makkah dan di mana Baitul Maqdis, di mana Masjidil Haram dan di mana Masjidil Aqsa. Ada pula yang mengatakan orang yang pertama yang mendirikan Masjidil Haram tidak lain adalah manusia pertama, iaitu Nabi Adam AS, dan dia juga lah yang telah meletakkan asas Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kerana kalau dikatakan jaraknya 40 tahun, bertepatanlah kerana dia adalah satu zaman Nabi Adam hidup lebih daripada 40 tahun. Nabi Adam hidup sampai 950 tahun.
ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 960 tahun, kerana dia telah memberikan usianya 40 tahun kepada anak cucunya yang jelas ia adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau kita kaji daripada hadis Abu Zarin ini, maka Masjidil Aqsa itu tidak didirikan pertama kalinya oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana waktu kita mengkisahkan tentang Nabi Daud telah membeli semula tanah yang telah diperuntukkan, sebagaimana yang telah dia dapat wahyunya daripada Allah Ta'ala untuk membeli tanah tersebut dengan ukuran yang telah diperincikan. Kalau kita buka tafsir-tafsir, ada ukuran-ukuran sebenarnya berapa besar tanah yang diperlukan untuk buat rumah ibadah yang ini, iaitu dinamakan Baitul Maqdis. Kemudian beliau wafat, tidak sempat untuk mendirikan bangunan tersebut, yang mana tanah itu dibeli daripada seorang yang namanya Nasoha. Itu sudah kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Kemudian tu yang membinanya, yang meneruskan pembinaan Masjidil Aqsa ataupun dikatakan rumah ibadah, ataupun orang Kristian, orang-orang Yahudi mengatakan Haikal Sulaiman ataupun rumah ibadah yang dikhususkan sebagai peribadatan yang dirujukkan namanya kepada Sulaiman, kerana Nabi Sulaiman adalah merupakan Nabi yang telah menyudahkan ataupun mempersiapkan bangunan tersebut. Jadi di mana sebenarnya rumah ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman untuk membinanya? Walhal yang diperintahkan adalah kepada Nabi Daud, tetapi disambung oleh Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan ketika Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja ataupun menjadi pemimpin Bani Israel selepas daripada kewafatan Nabi Daud alaihissalam, iaitu ketika usianya ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Selepas dia memerintah Bani Israel, iaitu Baitul Maqdis, Palestin itu sendiri, berlalu 4 tahun, kemudian tu baru dia memulakan pembinaan rumah ibadah ini, yang kesudahan daripada siapnya rumah ibadah ini adalah 1 tahun selepas beliau wafat. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu wafat pada ketika usianya 57 tahun, ataupun ada yang mengatakan 58 tahun, dan dia dinobatkan sebagai raja pada ketika usianya 17 atau 18 tahun, dan Masjidil Aqsa ataupun rumah ibadah itu siap selepas 1 tahun beliau wafat, maka lebih kurang pembinaan itu memakan masa 37 tahun. Walhal ketika itu kita tahu Nabi Sulaiman adalah seorang Nabi yang penuh dengan mujizat yang luar biasa, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman, yang dapat memerintahkan jin, syaitan untuk membina satu bangunan yang kalau kita rasakan itu sebagai satu perkara yang amat mudah, tetapi sedangkan itu saja mengambil masa 37 tahun atau 38 tahun. Persoalannya sekarang bukan lama masanya didirikan rumah ibadah tersebut, tetapi di mana dia didirikan, yang sampai sekarang pun menjadi satu tanda tanya kepada orang-orang Yahudi sendiri, yang menganggap bahawasanya rumah ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman untuk membinanya adalah yang telah dibina di atas asas tapak Masjidil Aqsa yang sekarang ini. Sebab itu orang Yahudi bermati-matian untuk mendapatkan Masjidil Aqsa dan untuk membina Haikal Sulaiman di atas tapak tersebut. Sekarang persoalannya, di mana Haikal Sulaiman yang dulu yang pernah dibina oleh Nabi Sulaiman sendiri? Haikal itu sudah binasa, sudah 2 kali binasa, iaitu pada tahun 586 sebelum Masehi kalau tak silap saya. Kemudian itu telah dibinasakan oleh Raja Babylon, Nabukadnezar, yang telah membinasakannya, dan banyak orang-orang Yahudi telah ditawan dan dibawa ke Babylon. Sudah habis binasa, sama rata dengan tanah, tidak ada bekasnya. Kemudian tu datang pula bala tentera lain yang datangnya daripada Raja Cyrus, iaitu orang Parsi, menawan semula Palestin daripada tangan orang-orang Babylon. Dan ketika dalam pemerintahan Raja Cyrus inilah
orang-orang Yahudi yang pernah dibawa ke Babylon kembali ke tanah Palestin, dan mereka telah mendirikan Haikal Sulaiman buat kedua kalinya. Kemudian dia dibinasakan lagi oleh tentera Rom yang diketuai oleh panglima perangnya yang nama Titus pada tahun 70 selepas Masihi, iaitu 70 Masihi, selepas kelahiran Nabi Isa AS. Sudah habis binasa, sudah tidak didirikan lagi sampailah saat ini. Jadi orang-orang Yahudi punya hasrat yang cukup tinggi untuk mendirikan Haikal Sulaiman ini buat yang ketiga kalinya, di mana mereka itu telah berprasangka, walhal tidak ada detail-detail yang begitu mantap untuk menyokong pandangan mereka, bahawasanya Haikal Sulaiman yang didirikan permulaannya oleh Nabi Sulaiman AS adalah di tapak Masjidil Aqsa sekarang. Yang ada keterangan daripada satu pendeta Nasrani ataupun padri orang Nasrani, namanya Bos Gotch, kalau masih saya ingat lagi namanya, iaitu beliau telah mengatakan bahawasanya tempat di mana Haikal Sulaiman itu didirikan adalah dekat dengan Gunung Zion ataupun Sion, dan sekarang ini dikenal dengan Zion. Itulah asal, kalau kita lihat, Yahudi Zionis yang telah menubuhkan satu pakatan di mana di gunung itulah mereka telah mengadakan satu permusyawaratan yang untuk mendatangkan semua orang-orang Yahudi yang berselerak di seluruh muka bumi ini kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Begitu anggapan mereka oleh Tuhan mereka ketika zaman Nabi Musa AS. Jadi Zion itu kalau kita lihat adalah tapaknya orang-orang Yahudi. Kerana siapa yang sudah pergi Palestin akan dapat melihat geografi tanah Palestin itu, dia bergunung ganang ya. Gunungnya ada macam-macam gunung. Kalau kita lihat di tapak di mana Masjidil Aqsa berdiri sekarang ini, iaitu satu tapak yang persegi 4, yang dia punya panjang bahagian selatan dan utaranya itu lebih kurang 300 meter, dan barat timurnya lebih kurang 450 meter. Terletak di atas satu permukaan gunung yang sudah diratakan oleh Raja Herod pada tahun 19 sebelum Masihi. Dan di situ kalau kita lihat nama yang diberikan kepada bukit di mana adanya Qubatus Sahara ataupun Dome of Sahara itu adalah namanya Bukit Moria. Dan di sebelah kanannya, kalau kita pandang daripada sini, iaitu daripada membelakangkan kiblat, artinya di sebelah timurnya adalah Gunung Zaitun, dan di tengahnya itu di mana Dome of Sahara itu adalah Gunung Moria, dan di sebelah kirinya iaitu di sebelah barat yang hampir kepada belahan selatan namanya Gunung Zion. Jadi seolah-olah tempat ini sudah dibagikan oleh Allah sendiri, iaitu Gunung Zaitun sangat berurusan dekat dengan orang-orang Nasrani, kerana mereka percaya bahawasanya Nabi Isa AS adalah yang telah ditangkap oleh orang-orang Yahudi di situ, iaitu atas desakan orang Yahudi, tentera Rom telah menangkap Nabi Isa AS dan berlaku di situ Nabi Isa disalib. Ada yang mengatakan di kaki gunung itu juga adanya makam Sayyidatina Maryam, dan ada yang mengatakan pula bukan di situ tempat Nabi Isa disalib, iaitu Nabi Isa disalib di sebuah gereja yang namanya Gereja Al-Qiyamah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Gereja Al-Qiyamah, kerana di situ adalah kiamah makna bangkit semula, yang mana Nabi Isa dipercayai oleh orang-orang Nasrani dia bangkit selepas daripada 3 hari dikuburkan, iaitu daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Seninnya itu dia bangkit daripada kubur yang dinamakan Easter Monday kan. Itu daripada apa yang dipercayai oleh orang-orang Nasrani. Jadi ada hubungan di antara agama yang berada di Palestin itu, kawasan masing-masing. Jadi yang kita ni berada di Gunung Moria sekarang ini, yang mana Masjidil Aqsa berdiri sampai ke hari ini. Tapi bila Masjidil Aqsa itu ada? Masjidil Aqsa tidak dikenal oleh orang-orang Arab dengan nama Masjidil Aqsa. Mereka tak kenal, kerana yang menyebutkan Masjidil Aqsa adalah Allah sendiri.
Yaitu di dalam Al-Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala sendiri telah menyebut nama Masjidil Aqsa, yaitu Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya daripada Masjidil pada malam hari, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran, ayat yang dikatakan masjid ini turun pada ketikanya berlaku Isra' Mi'raj ataupun berlakunya Isra' adalah 1 tahun sebelum berlakunya hijrah. 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah, berlakunya peristiwa Isra'. Kita kembali mengingatkan istilah masjid itu, ya. Istilah masjid yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Masjidil Haram. Macam mana ketika itu? Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, keadaan Masjidil Haram ketika itu macam mana? Adakah macam sekarang ini yang kita lihat, ada dinding di sekelilingnya, ada orang yang yang boleh masuk di dalamnya? Tidak ada bangunan. Ketika itu Masjidil Haram tidak seperti Masjidil Haram yang sekarang ini. Dia hanya sebagai satu lapangan tempat tawaf dan hanya sebuah Kaabah saja di situ. Dan di tepi-tepinya semua adalah rumah-rumah orang. Bila masanya yang tembok-tembok di sekeliling ataupun bangunan di sekeliling Kaabah itu didirikan adalah ketika di dalam pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu an, iaitu pada lebih kurang tahun 17 Hijriah. Kerana ketika itu Saidina Umar memandang orang semua telah buat rumah dekat sekali dengan Kaabah. Jadi beliau mengatakan kalau seandainya perkara ini tidak dilarang ataupun tidak diberhentikan, nescaya orang semua akan buat dinding rumahnya berdekapan dengan Kaabah. Jadi Saidina Umar mengambil inisiatif yang sangat baik. Dia memunggar ataupun memberi pampasan kepada rumah-rumah yang berhampiran dengan Kaabah, memberi keluasan kepada tempat dia orang tawaf, yang akhirnya dia telah mendirikan masjid, iaitu dinding ataupun tempat di mana yang kita sekarang lihat ditandai dengan dinding-dinding yang batunya warna merah. Itu yang asal yang pernah dibuat oleh Saidina Umar radhiyallahu an ketika dia memerintah umat Islam sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi hanya berlakunya 17 Hijriah. Jadi nama yang disebut oleh Allah Ta'ala Masjidil Haram pun bukan berbentuk bangunan. Dia hanya berupa lapangan saja yang hanya ada Kaabah. Begitu juga apabila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tidak ada bangunan. Dia hanya lapangan 4 persegi di atas Bukit Moria. Dan ketika itu pun tak ada Dome of Sahara. Kosong, tak ada apa-apa. Dome of Sahara itu pernah ditandai tempat itu oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Ini kita sudah jelaskan pada kuliah-kuliah kita yang lalu. Tapi tidak ada bangunan, hanya sebagai sebuah tanda saja. Tidak ada masjid. Jadi apabila Rasulullah ketika itu diisrakan oleh Allah Ta'ala pada malam hari, dia menambatkan buraknya. Saya tidak pergi detail kepada peristiwa Isra' kerana tidak bersangkutan dengannya. Yang kita sekarang nak ceritakan tentang Nabi Sulaiman yang membina Masjidil Aqsa ataupun rumah ibadah Allah di Baitul Maqdis. Jadi apabila Rasulullah sudah menambatkan buraknya itu, dia sembahyang. Dan dia sembahyang di tempat lapangan itu. Lapangan yang sudah berbentuk 4 persegi yang kita kata 300 meter dinding selatan dan dinding utaranya. Kemudian tu dinding kiri dan kanannya iaitu barat dan timurnya lebih kurang 450 meter. Dan dia adalah terletak di atas bukit yang sudah diratakan pada zaman Raja Herod, iaitu 19 sebelum Masehi. Jadi keadaan di situ memang sudah rata. Jadi Rasulullah sembahyang di situ bersama dengan semua para rasul yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk roh, kerana yang para rasul semua sudah tidak ada. Jadi dia sembahyang 2 rakaat. Walhal ketika itu belum lagi difardukan sembahyang. Yang Rasulullah sembahyang itu sembahyang apa? Itu banyak dipersoalkan oleh ulama', iaitu adakah cara Rasulullah sembahyang ketika itu sama dengan para rasul yang lain. Sudah tentu, kerana apa? Dia yang jadi
imam, jadi yang lain semua ikut cara sembahyang dia. Jadi walhal apa yang telah disimpulkan oleh beberapa orang ulama ahli sejarah yang mengatakan bahawasanya solat kita tetap sama sebelum diwajibkan dan setelah diwajibkan, caranya ada sama. Cuma yang berbeza adalah masa-masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, apa sebagainya. Dan Nabi-Nabi dulu pun ada yang solatnya macam itu, cuma masa mereka berbeza dengan masa kita. Kita 5 waktu sehari semalam, tetapi Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad hanya ada waktu sebelah pagi, ada yang sebelah tengah hari, ada yang diwajibkan sebelah petang, ada yang diwajibkan sebelah malam. Nabi-Nabi sebelum kita hanya sembahyang 1 waktu saja. Tetapi kita, Nabi Muhammad dan umatnya sembahyang 5 waktu sehari semalam, penutup umat, penutup segala ibadah yang pernah diwajibkan kepada Nabi-Nabi dan umat sebelum kita. Jadi kita adalah merupakan umat pilihan di mana apa yang baik telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi di situ tempatnya tidak ada building, tidak ada bangunan. Sampailah ketika pemerintahan Saidina Umar, dia datang kerana ketika itu Palestin sudah dapat ditawan semula daripada orang-orang Rom, daripada orang-orang Nasrani. Jadi dia datang ke situ dan dia sembahyang di tempat di mana Rasulullah sembahyang. Maka dia telah membubuhkan tanda di situ, mendirikan masjid. Ketika itu masjidnya belum lagi seperti macam mana yang kita lihat sekarang. Dia hanya merupakan bangunan yang sangat sederhana awal yang telah diletakkan oleh Saidina Umar. Kemudian tu telah didirikan secara sempurna oleh seorang khalifah yang namanya Abdul Malik bin Marwan, iaitu salah seorang daripada khalifah-khalifah Bani Umayyah pada tahun 66 Hijriah. Sampai sekarang yang kita lihat, itulah bangunan Masjidil Aqsa. Jadi jelas bahawasanya kalau dipandang daripada segi sejarah dan daripada pandangan-pandangan padri-padri Nasrani yang telah kita sebutkan tadi, maka nyatalah bahawasanya Haikal Sulaiman itu tidak didirikan di atas tapak bangunan Masjidil Aqsa sekarang ini. Itu sama ada merupakan konspirasi Yahudi, kita tidak akan menyatakannya. Tetapi bagi kita, Masjidil Aqsa adalah merupakan tempat ibadah yang Rasulullah SAW sebut, iaitu dia merupakan rumah ibadah yang paling mulia selepas daripada Mekah, kemudian tu daripada Madinah, dan yang akhirnya adalah Baitul Maqdis, iaitu rumah ibadah yang ketiga mulianya berbanding dengan Mekah dan Madinah. Maka itulah kita seharusnya disuruh berhijrah ataupun kita disuruh berziarah kepada ketiga tempat ini, iaitu Makkatul Mukarramah, Madinah dan Masjidil Aqsa, supaya kita dapat merasakan bahawasanya disitulah tempat-tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingatlah di dalam pembelaan kita terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Masjidil Aqsa adalah merupakan tempat suci orang-orang Islam, dan apa saja yang akan membuat Masjidil Aqsa ini terhina, maka itu adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita. Maka kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan kekuatan orang yang teraniaya kembali kepada tempatnya, dan kita menggalakkan kepada tuan-tuan semua melihat keadaan di mana orang-orang Palestin selalu banyak tertindas di sana, dan bantulah seberapa yang kita mampu, tapi bukan untuk menerbitkan satu keadaan yang huru-hara. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan orang yang tinggal di sana, dan supaya dia itu dapat memelihara apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadisnya, bahawasanya Palestin akan kembali ke tangan orang-orang Islam. Walaupun macam mana ancamannya sekalipun, tetap satu ketika nanti orang-orang Palestin akan memiliki semula tanah Palestin, dan kita akan dapat menikmati keadaan di mana keamanan kembali berlaku di Palestin. Walau macam mana pun, kalau kita lihat siapa yang sudah ziarah ke sana, memang keadaannya sangat berbeza, iaitu banyak tempat-tempat yang strategik telah dikawal oleh tentera Yahudi. Kita yang nak masuk masjid sendiri pun dicek sekali, diperiksa
Apalagi kalau yang masuk itu orang muda, tak diizinkan sama sekali. Dia akan hanya dapat sembahyang di luar, bukan di luar Masjidil Aqsa, di luar pintu gerbangnya. Kerana kawasan yang sudah kita katakan tadi itu, iaitu 300 meter, 300 meter, 450 meter adalah satu kawasan yang sangat besar. Dan di kelilingnya itu ada pintu-pintu gerbang masuk. Dulu banyaknya 10, sekarang sudah ditutup 2. Tinggal 8. Itu pun bukan semua daerah yang dapat kita masuk, hanya satu pintu saja yang dibuka. Jadi pintu yang dibuka itu yang akan nanti orang-orang muda yang nak masuk akan ditahan, disuruh sembahyang di luar, baik apa waktu sekalipun. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak boleh mengambil keseluruhan tanah tersebut? Tak ada sebab kalau kita perhatikan, kerana hampir keseluruhannya semua telah dijajah. Sekalipun sama ada dapat kebenaran daripada pihak yang berkuasa ataupun daripada bangsa-bangsa bersatu, itu tak penting. Tapi soalnya memang sudah tidak ada kekuatan yang orang yang akan menghalang keadaan di mana dia boleh mengambil keseluruhan tanah Waimah yang ada di atas Bukit Moria sekalipun. Kerana apa? Kerana mereka menantikan masa di mana kepercayaan orang-orang Yahudi, apabila nanti akan didirikan Haikal Sulaiman yang ketiga ini, dia memerlukan baliknya tabut sakinah kepada mereka. Nanti kita akan ceritakan tabut sakinah itu bagaimana dia hilang ataupun disembunyikan oleh ketika Nabi Sulaiman sudah wafat. Dia setelah merancang untuk mengeluarkan tabut sakinah ini daripada tempatnya, yang akhirnya berlaku banyak perpecahan selepas daripada wafatnya Nabi Sulaiman AS. InsyaAllah kita akan sambung kerana sudah jam lebih 10 minit saya dah cakap lebih ni. Jadi kita sambung nanti insyaAllah pada minggu hadapan, iaitu tentang wafatnya Nabi Sulaiman dan akhirnya perpecahan yang berlaku di antara orang-orang yang telah mewarisi kerajaan tersebut daripada Nabi Sulaiman AS. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah ilahul Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.